Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Boleh dengar insyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan program kita dalam suasana kita dalam bulan Ramadan. Hari ini kita masuk kepada hari yang ke-24 nak menuju kepada 25. Jadi malam ni insya-Allah malam 25 dan salah satu pada malam yang dijangkakan kemungkinan malam Lailatul Qadar. Maka kita ambil peluang lah malam ini untuk kita sama-sama menjadikan malam ini sebagai malam yang lebih baik daripada malam-malam yang sebelumnya. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan sambung sedikit berkenaan perbincangan kita berkenaan dengan Al-Masih Dajjal. Kita telah pun berbincang banyak perkara berkenaan Dajjal ini dan pada hari ini insya-Allah kita akan melihat kepada lokasi kemunculan Dajjal lokasi kemunculan Dajjal. Jadi mudah-mudahan bila kita melihat akan lokasi kemunculan Dajjal ini, kita akan cuba cari fakta-fakta yang berkaitan dengan Dajjal ini, di mana dia akan keluar dan bagaimana kaitan tempat-tempat itu dengan situasi sekarang. Baik, yang pertama sekali daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakar As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-Dajjal yakhruj min ardil bil masyriq yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwam ka'anna wujuhahumul majan al-mutraqah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi apa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Fitan, kemudian begitu juga digambarkan sebagai hadis sahih, hasan sahih, begitu juga Ibnu Majah dan sebagainya. Maka di sini kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Dajjal akan keluar. Dajjal akan keluar dari sebuah negeri di wilayah timur, daripada sebuah negeri di wilayah timur yang disebut sebagai Khurasan. Akan mengikutinya sejumlah kaum yang wajah mereka seakan-akan perisai yang berkulit pada bahagian punggungnya. Jadi Rasul gambarkan dalam hadis ini bagaimana Dajjal akan keluar daripada sebelah timur. Timur yang dimasukkan timur di sini ialah timur Khurasan. Khurasan, dan negeri-negeri Khurasan ni kalau zaman sebelum ini dia terdiri daripada negeri-negeri yang meliputi Iraq, sebahagian daripada Iraq, sebahagian daripada Iran, timur kepada Iran, Afghanistan, dan juga daripada negara-negara Republik Islam yang ada di sebelah utara, iaitu daripada Uzbekistan, Tajikistan, begitu juga United Soviet Union termasuklah. Jadi kita lihat Khurasan akan datang daripada timur. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menggambarkan negara-negara yang ada di sebelah Khurasan. Dan kemudian digambarkan juga akan ada pengikutnya, sejumlah orang yang akan mengikuti mereka, mengikuti Dajjal itu, orang-orang yang wajah mereka seperti perisai, maknanya leper, dan juga
wajah mereka kalau kita tengok bangsa yang begitu seperti bangsa-bangsa Tartar, Turki, Uzbek dan sebagainya. Daripada hadis yang lain digambarkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, and yakhrujud dajjal min Yahudiyyah Asbahan. Dajjal akan keluar daripada kalangan Yahudi Asfahan. Daripada kalangan Yahudi Asfahan. Ma'ahu sab'un, iaitu akan disertai pada dia itu sab'un alfan. Iaitu akan disertai oleh mereka dengan 70,000 orang-orang Yahudi, minal Yahud. Dan mereka memakai memakai mahkota. Daripada hadis ini menggambarkan kepada kita, hadisnya di Sahih Imam Muslim, menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Dajjal yang digambarkan akan keluar daripada kalangan Yahudi Asfahan. Asfahan. Dan daripada data ataupun maklumat yang kita dapat daripada salah satu tulisan namanya David Littman. David Littman dia pernah menulis dalam buku dia. Dia ni seorang aktivis Yahudi, aktivis Yahudi yang berpusat di UK. Dia kata setelah dia mengira semenjak daripada the establishment of the state of Israel, penubuhan negara haram Israel, sejak daripada penubuhan negara haram Israel pada tahun 1948 sehinggalah pada tahun 1978. 30 tahun 48. Jadi sehinggalah dalam masa 30 tahun 1948 hingga 1978, maka dia menyatakan di sini bahawa telah berpindah 70,000 Iranian Jewish daripada Iran yang digambarkan daripada Asfahan. Dan di sinilah digambarkan kepada kita, adakah ini 70,000 orang yang dimaksudkan oleh Al-Masih Dajjal? Wallahu alam, kita tak tahu. Tetapi nak sebut kat sini angkanya lebih kurang sama dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa Ad-Dajjal akan keluar min Yahudiyatil Asfahan, akan keluar daripada kalangan Yahudi Asfahan. Maknanya kemungkinan besar Dajjal ini dia digambarkan keturunan Yahudi Asfahan. Kemungkinan besar. Saya cuba semak orang-orang yang terkemuka di kalangan Yahudi Asfahan ini. Salah seorang ialah Perdana Menteri yang ke-8, tak silap, ke-8 ke ke-9, ke-8 kot, yang ke-8. Perdana Menteri Israel yang ke-8 adalah merupakan seorang Yahudi dari Iran. Jadi sini nak sebut kat sini bahawa kemungkinan besar apa yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, orang Yahudi yang daripada Dajjal ni akan keluar dari kalangan mereka. Begitu juga dapat satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hadis yang yang telah disebut oleh Tamim Ad-Dari. Kita dah baca dah hadis ini, hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Muslim juga. Kita ketahuilah bahawa Dajjal benar-benar berada di Laut Syam atau Laut Yaman ataupun tidak, bahkan dia dari timur, itulah dia, dari arah timur, itulah dia, dari bahagian belahan timur, itulah dia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyhadkan dengan tangannya tunjuk pada timur. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Dari, kisah Tamim Dari itu. Dia kata Dajjal benar-benar akan keluar dari Laut Syam atau Laut Yaman. Syam, Yaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahkan dia akan ada dari arah timur. Itulah dari arah timur, kemudian disebut daripada sebelah timur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di timur Madinah. Jadi kalau kita tengok daripada peta tu, Madinah, katakan Madinah timur dia, timur Madinah adalah merupakan Bahrain. Bahrain. Kat situ ada pulau-pulau. Jadi wallahu alam, mungkin kita setengah menggambarkan bahawa Dajjal berada di situ. Tetapi adakah Dajjal akan keluar di situ? Wallahu alam, tak pasti, tak pasti. Jadi sebut kat sini pernah disebut oleh Abu Hatim daripada Ibn Hibban. Ibn Hibban telah berkomentar dalam hadis ini, dia mengatakan bahawa Abu Hatim telah berkata, perkataan Abu Hurairah, beliau berisyarat ke arah timur dan beliau maksudkan telah Bahrain, kerana Bahrain terletak di sebelah timur Madinah. Jadi munculnya saja mungkin dari salah satu dari sekian banyak pulau-pulau yang ada di situ, dan
bukan dari Khurasan. Jadi dalil ni kita tak boleh nak ambil lah, ni pandangan, andaian daripada Abu Hatim. Di sini sebut sini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pentingnya Rasul gambarkan apa? Dajjal itu akan datang dari sebelah timur. Timur Madinah. Timur Madinah. Termasuklah timur itu Iran. Termasuklah timur itu Iraq, Khurasan dan sebagainya. Dan kemudian disebut kat sini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah, hadis yang lain juga dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa tentang Dajjal, innahu kharijul khallatan baina Syam wal Iraq. Jadi dia itu Dajjal pasti akan keluar dari arah Syam dan Iraq. Syam dan Iraq. Kalau kita boleh bayangkan, Syam, Iraq ni sebelah utara sikit. Di arah sebelah timur. Timur kepada Madinah jugalah. Lalu dia akan merosak ke kanan dan merosak ke kiri. Dia akan melakukan kerosakan sepanjang perjalanan dia. Wahai hamba Allah, tetap tegurlah kamu. Kamu tetaplah berpegang dengan Islam. Jadi sinilah disimpulkan bagaimana daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahawa lokasi Dajjal itu akan keluar ialah daripada sebelah timur ke timurnya Madinah. Sama ada di Khurasan, di Iraq, di Iran dan sebagainya. Dan daripada Bahrain mungkin. Dan kemudian yang digambarkan di sini ialah akan mengikut Dajjal Yahudi dari Asfahan. Asfahan yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam 70,000 orang dan Dajjal akan keluar dari kalangan mereka. Dan daripada sinilah kita melihat bagaimana bentuk fizikal orang-orang yang berada di sebelah sana tu lebih kurang sama dengan apa yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah perkara pertama. Baik. Saya nak sebut kat sini tuan-tuan rahmat Allah. Bila kita melihat tentang timur ni, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia menyebut daripada Syam, daripada Laut Syam, Laut Yaman. Kemudian dia sebut juga dari timur sini, timur-timur. Rasulullah sebut banyak tempat tapi digambarkan sebelah timur. Begitu juga Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Syam dan Iraq. Jadi dalam hal ni bukanlah Rasulullah menafikan, menidakkan satu tempat daripada satu tempat, tetapi Rasulullah SAW menambah, maknanya di sini. Kemungkinan Dajjal akan berada di beberapa tempat yang digambarkan tadi. Dia akan pergi ke Iraq, ke Syam, ke Iran. Begitu juga pergi ke Bahrain mungkin. Wallahu alam. Jadi pada pandangan saya, apa yang Rasulullah SAW nak menggambarkan di sini daripada hadis-hadis ini, dan kita merasakan bahawa dia yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar Rasulullah berada di mana-mana tu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan tentang wujudnya jaringan di kalangan mereka. Makna jaringan di kalangan pengikut-pengikut Dajjal, jaringan Dajjal, networking dia. Jadi apabila dia menyebutkan beberapa tempat di laut sinilah, di Yaman lah, di laut Yaman, di laut Syam dan sebagainya, dan begitu juga di Iraq, di beberapa tempat Khurasan dan sebagainya, maka lebih munasabah. Kalau kita nak sebut sini, bukan hanya setakat Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dia berada di sini, keluar daripada sini, keluar dari sini, tapi lebih munasabah kalau kita melihat dalam keadaan sekarang, dalam keadaan realiti pakatan jahat antarabangsa, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa itu adalah merupakan satu jaringan Dajjal, satu jaringan, satu networking. Itulah yang digambarkan sebagai organisasi. Organisasi. Dan sebab itulah apabila saya membincangkan dengan tuan-tuan berkenaan One World Religion, tajuk yang beberapa yang lepas, saya pernah sentuh sedikit tentang One World Religion. Maknanya the New Age Religion, agama dunia yang baru. Maka di dalam perbincangan itu, saya telah menyatakan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian bagaimana dunia ini terpecah kepada 4 golongan manusia. Berkaitan dengan Dajjal ni, terpecah kepada 4 golongan manusia. Baik. Daripada 4 golongan manusia ini, maka saya nak kaitkan dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pengikut-pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal. Baik, saya akan baca hadis-hadis dengan pengikut Dajjal ni kejap lagi. Tapi apa dia 4 golongan manusia ni? Yang digambarkan oleh salah seorang pemimpin mereka, saya tak ingat nama dia. Saya boleh quote balik nama dia. Bila saya membincangkan beberapa minggu yang lepas mungkin berkenaan dengan One World Religion, agama dunia, yang satu agama dunia yang satu, ataupun dipanggil New Age Religion, agama dunia baru, era baru. Maka mereka telah menyatakan, mereka telah merancang untuk membentuk satu pasukan yang akan membangunkan agama dunia yang baru
dan membangunkan sistem sosial dunia yang baru. Maka manusia terpecah empat. Ini dia sebut. Yang pertama sekali ialah the uninformed, iaitu manusia yang tak tahu apa-apa. Ini jenis manusia yang tak tahu apa-apa ni. Yang dia tahu hanyalah apa namanya, nak makan, nak minum, kan, nak bertani, cari ikan, nelayan. Dia tahu dia hidup je. Ini the uninformed. Ini majoriti. Yang kedua, golongan kedua ialah golongan yang pertama ni, dia boleh buat macam-macam dia nak. Dia boleh gunakan tipu muslihat dia, tipu daya dia, sehingga yang golongan yang tak uninformed ni, tak ada knowledge ni, boleh dipengaruhi. Golongan yang kedua ialah golongan yang disebut sebagai workers, pekerja. Ini adalah golongan orang-orang yang boleh bekerja dalam sebuah negara. Yang bekerja, yang aktif bekerja. Tetapi golongan ini sekadar bekerja saja. Dia mengikut saja sistem. Golongan ini juga mudah untuk dipengaruhi oleh Al-Masih Dajjal. Dia menceritakan ini sasaran. Dia kata golongan yang bekerja ni siang malam pagi petang bekerja untuk sistem Dajjal. Maka mereka ini akan bekerja untuk memenuhi, kita kata, matlamat Al-Masih Dajjal dan matlamat Iblis. Ini golongan-golongan yang digambarkan sebagai golongan pekerja di sebuah dalam dunia ini, masyarakat. Yang ketiga ialah golongan yang boleh berfikir, thinker. Golongan yang berfikir ini juga merupakan golongan pemimpin. Dan golongan berfikir ini adalah golongan yang aktif, yang sebenarnya memimpin masyarakat. Dan di kalangan mereka terpecah dua pula. Iaitu yang pertama, yang ikhlas. Yang ikhlas, yang ada knowledge dan dia ikhlas, hatinya bersih, hatinya baik. Yang kedua ialah golongan yang ada kepentingan, yang berfikir dan ada kepentingan diri. Dia pemimpin, tapi pemimpin yang ada kepentingan diri dia. Maka golongan yang kedua ini adalah golongan yang mudah untuk dikawal oleh Dajjal. Maka dia akan sogok, dia akan bagi sesuatu yang menyebabkan golongan yang kedua ini berfikir yang ada kepentingan, dan mereka menggunakan pemikiran mereka, menggunakan pengetahuan mereka untuk nak mendapatkan kepentingan diri mereka. Ini golongan yang digambarkan berfikir, thinker yang ada kepentingan. Tapi thinker yang pertama ni ialah thinker yang digambarkan mereka ini adalah merupakan orang-orang yang akan berfikir dan akan melihat kesejahteraan dunia, kesejahteraan manusia secara jujur, secara benar. Maka mereka inilah kebanyakan para mukminin, orang yang beriman. Di kalangan orang buat Islam pun ada juga, tapi tak ramai. Tapi yang sebenarnya orang beriman. Dan di sinilah digambarkan mereka inilah yang akan ditawarkan dengan tawaran-tawaran yang hebat supaya mereka tergelincir daripada jalan ikhlas tadi. Tetapi kebanyakan mereka inilah yang akan dikatakan menjadi penentang kepada perancangan Dajjal. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat ialah dia punya pasukan dia, networking dia. Dia punya organisasi dia. Sama ada organisasi itu secara tersurat atau tersirat, yang nampak atau yang behind the scene, yang tak nampak. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang bekerja. Sama ada dia tahu tak tahu, ataupun dia suka tak suka, maka dia bekerja secara langsung dengan penyusunan Al-Masih Dajjal. Dan di sinilah kita lihat bagaimana golongan yang keempat ini adalah kebanyakan mereka adalah thinker dan workers. Thinker dan workers. Jadi kita manusia terbagi pada empat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa di dalam dunia ini akan ada pengikut-pengikut Dajjal. Siapa pengikut Dajjal? Kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuan-tuan rahmat Allah Taala, pengikut Dajjal yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini semua hadis sahih, tuan-tuan. Iaitu yang pertama sekali adalah Yahudi. Yahudi. Tetapi yang kita maksudkan Yahudi di sini, bagaimana yang telah digambarkan oleh para mufassirin hadis, menggambarkan bahawa Yahudi ini bukan Yahudi yang biasa ni, tetapi Yahudi yang berfahaman Zionis. Maka dia kata akan mengikut Dajjal dari kalangan Yahudi Asfahan, 70,000 orang yang memakai baju tebal yang bergaris-garis, tayar lisah. Jadi disebut sini bagaimana kalau kita berhati-hati, kita meneliti akan hadis ini, kita akan melihat bahawa Dajjal akan diikuti oleh Yahudi Asfahan berjumlah 70,000 orang. Dan hadis ini menunjukkan bahawa Dajjal daripada kalangan orang Yahudi ini sahaja. Dan hadis ini menunjukkan Dajjal datang daripada sini. Kalau kita boleh buat kajian, siapa 70,000 orang yang ada di Israel sekarang,
dari kalangan mana, keluarga mana, maka kemungkinan kita boleh berjumpa dengan Al-Masih Dajjal. Ini petunjuk paling besar. Petunjuk paling. Jadi dalam research, kalau kita dari sini susah. Kalau kita ada di sana, kalau kita ada di Palestin mungkin senang sikitlah. Kalau ada kalaulah kita boleh duduk di kawasan-kawasan jajahan Israel contohnya, maka kita boleh melihat perkembangan dari kalangan keturunan Asfahan ini yang berada di Israel sekarang, dan siapa di kalangan mereka tu keluarga-keluarga mereka yang nampak ada orang-orang tertentu yang luar biasa. Jadi kemungkinan besar Dajjal akan keluar daripada kalangan 70,000 orang Asfahan ini. Maka bila kita dapat yang ini dan kita dah tahu dah sifat-sifat Yahudi ini, mungkin sifat-sifat Dajjal, mungkin kita akan berjumpa dengan dia lah. Sebelum di Isyihah kita jumpa dah. Ini antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sempat lagi nak buat yang ini. Jadi didoakan supaya kita dapat akses untuk melakukan ini. InsyaAllah kita dapat jumpa Dajjal mana. Maka kita lihat mentaliti Yahudi ini memang telah mereka ni dah bersedia untuk mengikut Dajjal daripada awal lagi. Dan mereka telah pun menyatakan tentang Malik Messiah yang akan muncul. Malahan sekarang ini ceramah-ceramah utama mereka ialah bagaimana orang-orang Yahudi mahu mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan Malik Messiah. Ini ceramah-ceramah mereka sekarang. Jadi kita lihat bagaimana mereka ni mentalitinya, dari sudut spiritualnya, hatinya, mereka telah menanti orang, menunggu-nunggu orang yang akan membebaskan mereka pada akhir zaman. Dan mereka mensifatkannya sebagai raja yang membawa kepada kesejahteraan. Disebut Malik Messiah. Malik Messiah ataupun Raja Al-Masih yang akan membawa kepada kesejahteraan, membawa kabar gembira. Dan mereka menyatakan bahawa Al-Masih Dajjal, kita panggil Dajjal lah. Dajjal inilah merupakan pembebas yang akan menjadi Tuhan kepada diri-diri mereka. Ini yang pertama. Ini kelompok yang pertama, Yahudi. Jadi sebab tu tuan-tuan rahimallah, kita kena faham bahawa dalam strata organisasi rahsia Al-Masih Dajjal, atas sekali Yahudi. Dia ada keturunan dia. Contohnya Rothschild, Rockefeller, ada lagi lah berapa lagi. Keluarga-keluarga besar, semua tu ada keturunan Yahudi. Semua ada. Jadi sebab itulah kita lihat orang-orang yang mengasaskan komunis juga ada keturunan Yahudi. Karl Marx dan sebagainya. Baik, golongan yang pertama ialah Yahudi yang menguasai di barisan paling atas. Kemudian kelompok yang kedua ialah disebut sebagai kelompok yang menderhaka kepada Islam. Kelompok yang menderhaka kepada Islam ni kelompok yang bukan saja dia menderhaka pada Islam, tetapi dia juga menyerang Islam. Dia menyerang Islam. Dan dia membunuh orang Islam. Ini kelompok ni disebut sebagai Khawarij. Daripada Umar radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca maknalah insya-Allah, akan timbul satu generasi yang mana yang membaca Al-Quran, maknanya dia orang Islam. Dia baca Quran. Tetapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Sampai parah ni je dia baca, sampai parah ni. Maknanya bunyi Al-Quran tu sedap lah. Bunyinya sedap, bunyinya okey. Tapi setakat ni saja. Dan setiap kali muncul satu generasi, maka ia diputus. Maka kata Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhum, kata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kali muncul satu generasi baru maka ia diputus. Itu lebih daripada 20 kali sampai muncullah Dajjal di daerah mereka. Maknanya generasi ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia muncul, kemudian dia terputus, dia muncul lagi terputus, dia muncul lagi sampai 20 kali. Dan di akhirnya ialah dia akan bermuncul bersama Dajjal di daerah mereka, jadi sinilah Rasul menggambarkan kita sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya yang pertama sekali tanda bagi mereka ini ialah Al-Quran tidak sampai ke hati mereka, setakat di kerongkongan. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, kita nak kena tengok diri kita sendirilah juga. Kita pun tak tahu kita ni. Adakah Quran yang ada pada kita ni setakat di lidah saja? Lidah saja. Atau setakat kita baca sedap. Dengan tajwidnya, dengan taranumnya. Orang Malaysia ni kan, sedap baca.
dengan taranum, dengan tajwid dan sebagainya. Tetapi kan, bila tengok sejauh mana ayat-ayat yang dibaca itu diamalkan, menyentuh hati, ayat yang menyentuh hati. Ayat yang maknanya menjadi amalan dia. Bila kita tengok yang itu, tak ramai. Tak ramai. Sebab tu kata seorang missionary, Suradi, Dr. Suradi dari Indonesia. Dia ni merupakan seorang pastor beragama Kristian. Dia telah memberi satu ceramah kepada orang-orang missionary Kristian di Indonesia. Dalam ceramahnya, petikannya dia mengatakan, wahai kawan-kawan missionary, janganlah kamu takut untuk menyampaikan Kristian ataupun agama Jesus itu kepada orang-orang Islam. Melayu Indonesia, Melayu Malaysia dan sebagainya. Kerana yang memahami Al-Quran tidak sampai 10%. Yang baca Quran, faham. Yang baca Quran, disentuh, menghayati, tak sampai 10%. Ini kajian dia. Dr. Suradi nama dia. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita nak gambarkan dekat sini, bagaimana kelompok ini adalah kelompok yang digambarkan sebagai Khawarij. Dia baca Quran hanya setakat di kerongkong saja. Maknanya dia tidak menghayati. Sebab itu kita nak pastikan kita tidak termasuk dalam kelompok inilah. Jadi sekarang dah banyak tuan-tuan. Sekarang banyak. Kalau cakap pasal Quran ni berair. Kita kata lancar. Sebut pasal hadis Rasul lancar. Dia boleh keluarkan hujah-hujahnya. Tapi rupanya hujah itu hanya sekadar di otak dia berfikir. Dia hafal. Dia cakap tak sampai ke hati. Kalau kita nak tengok mata-mata mereka kering daripada air mata taubat. Mereka tak boleh nak bertaubat. Bukan jenis bertaubat. Baik. Jadi sinilah golongan yang disebut sebagai Khawarij. Golongan yang akan muncul bersama Dajjal. Nabi gambarkan akan muncul bersama Dajjal. Dari Abu Barzah ada sebuah hadis yang panjang tentang Khawarij di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ini panjang. Tuan-tuan, saya ambil sebahagiannya dan saya bacakan makna sahaja. Akan muncul pada akhir zaman ada satu kaum yang seolah-olah ini berasal daripada mereka. Mereka membaca Al-Quran. Mereka baca Quran. Tetapi bacaan itu tidak melewati kerongkongan mereka. Maknanya setakat sampai sini je. Dia baca, sedap dengar. Dengan makhrajnya, dengan tajwid, dengan taranum dia, dengan bacaan yang sedap. Mereka keluar dari Islam. Jadi mereka ni bila bertembung dengan fitnah, bertembung dengan Dajjal contohnya, mereka akan keluar daripada Islam sebagaimana anak panah yang keluar daripada sasarannya. Yang meleset daripada menuju sasarannya. Anak-anak panah yang akan keluar. Dan ciri-ciri mereka itu gondol rambutnya pendek. Mereka selalu muncul sehinggalah ke generasi yang terakhir. Mereka akan keluar bersama Al-Masih Dajjal. Mereka akan muncul sehinggalah yang terakhir sekali ialah Al-Masih Dajjal akan bersama dengan mereka. Apabila kamu bertemu dengan mereka, bila kita bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Kerana mereka ni seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk tabiat. Ini hadis daripada Imam An-Nasai. Begitu juga daripada diriwayatkan Al-Hakim dengan hadis dengan syarat-syarat Imam Muslim. Ini hadis yang sahih. Nak sebut kat sini, Rasul menggambarkan kepada kita ciri-cirinya sekali lagi, dia tidak menghayati Al-Quran. Jadi sebab tu tuan-tuan, bagaimana kita nak berbeza dengan mereka, kita kena duduk dalam tarbiyah Al-Quran. Kena duduk dalam tarbiyah Al-Quran. Bukan hanya sekadar baca Quran, atau sekadar hafal Quran, atau kita boleh baca dengan sedap, tapi kita nak kena duduk dalam tarbiyah Al-Quran. Apa maksud duduk dalam tarbiyah Al-Quran ini tuan-tuan? Kita duduk dalam proses untuk kita nak menghayati Al-Quran, untuk kita melaksanakan Al-Quran tu supaya Al-Quran hidup di dalam praktik kita. Itu maksudnya kita duduk dalam proses tarbiyah Al-Quran. Jadi proses tarbiyah Al-Quran ni insya-Allah kita akan sentuh satu masa nanti. Tapi nak sebut kat sini kita kena begitu. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, tak apa sekarang ni di bulan Ramadan kita banyakkan baca Quran, kita berjinak-jinak dengan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan kita berjinak-jinak dengan Al-Quran.
Mungkin sebelum ni kita kurang intensif, kita intensifkan. Kemudian kita meningkatkan. Besok dah habis Ramadan ni, kita mula nak faham apa dia manhaj tarbiyah Al-Quran. Apa dia sistem tarbiyah Al-Quran. Macam mana Al-Quran boleh masuk dalam hati kita. Macam mana Al-Quran boleh menjadi suatu panduan kepada kita. Sehingga kita membaca Al-Quran boleh menangis. Boleh menangis. Ada diceritakan oleh seorang Muslim, ini di New York. Di New York. Bagaimana ada seorang Yahudi ni. Dia ni Yahudi sekular. Yahudi yang tak ikut agama dia lah. Satu hari nenek dia mati. Nenek dia meninggal dunia. Dia seorang profesor. Nenek dia meninggal dunia. Bila nenek dia meninggal dunia, dia pun pergi ziarah nenek dia. Dan dalam keluarga dia, nenek dia lah yang paling yang paling alim lah, yang paling warak kita kata. Itulah dalam agama dia lah. Maka bila dia jumpa dengan imam yang membaca doa lepas daripada nenek dia ditanam dan sebagainya, maka dia kata, wahai imam, sudah tentu nenek saya berada dalam syurga, dia kata. Sebab dialah yang paling baik, yang paling warak, yang paling mengikut ajaran kitab Taurat. Maka berkata dia punya rabai dia punya imam dia kata, kita berdoalah semoga dia masuk di dalam syurga. Sebab belum tahu dia masuk syurga. Jadi dia heranlah macam mana orang yang paling baik di kalangan keluarga dia pun belum tahu masuk syurga. Dia macam mana? Maka dia pun mengkaji. Lepas dia tak puas hatilah. Dia mengkaji, akhirnya berjumpa dengan Al-Quran. Ada seorang kawan dia di New York, orang Islam. Dia duk tanya macam-macam soalan. Lalah dia bagikan hadiah mushaf Al-Quran. Bukan Al-Quran yang bahasa Arab tu, yang terjemahan dia. Dia pun hadiah. Baca, kau bacalah. Maka dia kata, aku baca Al-Quran. Mula-mula aku baca, aku ingat ini kitab orang Arab. Tapi bila aku telah melihat ayat dia satu demi satu, aku melihat ini merupakan kitab untuk manusia. Dia kata apa dalam surah Al-Baqarah tu kan? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sembahlah Tuhan kamu. Tuhan yang telah menjadikan kamu dan yang telah menjadi orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Jadi dia kata, dalam ayat Quran ni, dia tak jumpa wahai Arab. Tak jumpa wahai Arab. Dia jumpa, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang beriman. Jadi tuan-tuan, saya nak pendekkan cerita. Akhirnya dia baca berulang kali. Dia kata, aku tidak sedar. Setiap kali aku baca, air mata aku menitik. Air mata aku menitik, dia kata. Dia baca Quran, mushaf, dia punya translation aja, terjemahan. Dia baca, air mata dia menitik. Dan akhirnya dia kata, setiap kali aku melihat nama-nama Tuhan, nama-nama Allah, Allah sebut nama-nama dia kan dalam Quran kan. Maka aku rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sayang kepada Tuhan aku rindu pada dia. Setiap kali dia sebut tentang syurga, aku rasa bahagia bersama redha Allah. Masya-Allah tuan-tuan. Dia tak sedar dia dah masuk Islam. Ini orang yang mendekati Al-Quran dengan perasaan untuk mendapatkan sesuatu hidayah daripada Quran. Nak tahu Quran ni apa, nak tahu, nak faham, maka akhirnya Allah bagi hidayah. Akhirnya dia berjumpa dengan kawan-kawan dia, seorang dari Pakistan, kawan-kawan sekolah dia, profesor juga, kan, berbual-bual dalam satu alumni, reunion, alumni. Maka akhirnya kawan dia kata, engkau ni sebenarnya dah masuk Islam dah. Maka akhirnya dia pun masuk Islam secara rasmi. Dia kata, walaupun dia belum masuk Islam, bila Allah sebut tentang wa aqimis salah, dirikan solat, dia semayang. Aku semayang, dia kata. Macam mana aku semayang? Aku tengok orang Islam punya buku fardu ain tu, kalau kita buku fardu ain tu, tengok, aku pun semayang. Ikut macam mana? Cuba belajar. Aku ikut dia, dia profesor, cerdik. Dia pun semayang macam mana? Dia semayang. Bila time bulan Ramadan, aku puasa. Walaupun dia tak masuk Islam lagi, dari sudut secara rasmi. Tapi bila dia baca Quran, dia dah boleh dah. Bila dia tengok puasa macam mana? Dia tengok orang Islam puasa, buku, kitab tentang puasa. Dia tengok, oh puasa macam gini. Dia buatlah macam mana yang dia faham. Tuan-tuan rahmat Allah. Ini adalah manusia yang akhirnya terpilih oleh Allah untuk masuk Islam. Tetapi dia berada dalam suasana tarbiyah Al-Quran. Walaupun dia tidak duduk bersama-sama orang soleh-soleh, tapi Allah bagi hidayah kat dia. Direct. Tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat Khawarij ini disebut orang yang terkeluar ini. Apa sifat-sifat mereka ni? Hadis-hadis yang lain. Kita ringkaskan di sini. Dia kata mereka ni orang yang pendek akalnya pendek.
Akalnya pendek, ini sifat-sifat umum mereka. Kita boleh tengok sifat ni ada kat depan mata kita, dekat orang kawan-kawan kita. Kemudian muda usianya, usia ni kebanyakan dia orang-orang muda, bukan orang-orang yang syekh-syekh yang dah tua-tua ni, bukan. Kebanyakan mereka orang muda-muda. Dan dari kalangan mereka tidak mendapatkan pengajaran Islam dengan benar. Mereka bukan yang belajar agama. Asalnya bukan belajar agama, sekular. Dan kemudian tujuan mereka juga sekadar dunia pada peringkat awal. Lantas mereka mengambil Islam secara lahiriah. Mereka baca hadis, macam gini, macam ini kena ikut hadis ni. Yang lain tak boleh, yang ini aja. Secara lahiriah, secara literal, bahasa. Mereka baca secara bahasa. Tetapi mereka berlebih-lebihan dalam memahaminya. Mereka berlebih-lebihan dalam memahaminya. Kan? Dia sampai peringkat dia paksa orang buat apa yang. Padahal dia tak tahu metodologi usul fiqh. Usul fiqh ni dia ada metodologi dia. Dia ada dia punya perbahasan hujah-hujah dia dan sebagainya. Kan? Mereka sengaja mempelajari pokok-pokok agama Islam. Kemudian mereka mentakwilkan dengan nas-nas yang ada. Mereka singkirkan apa saja yang dikehendaki, mereka ambil apa yang dikehendaki. Ini orang-orang yang khawarij ini, sifat-sifat dia, apabila dia berjumpa dengan nas-nas Islam, apa yang dia nak dia ambil, apa yang tak nak dia tolak. Dan di sinilah mereka memposisikan diri mereka, mereka rasa mereka betul, maka mereka berperang dengan orang Islam di luar daripada kumpulan mereka atas nama Islam. Inilah ISIS, contoh ISIS. Sebab tu ulama-ulama, jumhur ulama, kalau tidak ijma' pun, jumhur ulama menggambarkan bahawa ISIS itu adalah khawarij. ISIS itu terkeluar. Kenapa? Kerana mereka berperang dengan orang-orang Islam, bunuh orang Islam atas nama Islam. Kenapa orang itu tidak ikut kumpulan dia? Dan mereka ini bahaya pada diri mereka dan pada diri orang Islam yang lain. Jadi mentaliti ini lama-lama dia akan menjadi ekstrim. Maka akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan paling dekat dengan Dajjal di saat-saat kemunculannya. Kenapa mereka dekat dengan Dajjal? Heran juga, Dajjal ni kan jahat. Kenapa? Dajjal perwatakan dia bukan jahat, tuan-tuan. Dajjal dia bukan keluar sebagai orang yang bunuh orang. Dia bukan keluar sebagai orang yang buat jahat pada kerosakan pada manusia. Dia akan datang sebagai savior, orang yang akan menolong manusia, yang akan membawa keselamatan, keamanan, membawa rawatan, ubat yang boleh merawat orang, yang boleh memberi makan pada orang, yang boleh menurunkan hujan. Jadi dia datang sebagai penyelamat. Maka golongan yang tidak mengambil Al-Quran dengan betul ini, khawarij ini, mereka akan melihat Dajjal ini adalah manusia yang terbaik. Kemungkinan dia akan menganggap Dajjal ialah Tuhan yang turun ke dunia dalam bentuk manusia. Maka kita kena ikut. Maka dia akan menjadi orang yang akan mempertahankan Dajjal dan memerangi orang Islam atas nama Dajjal. Sebab tu Rasulullah SAW menggambarkan golongan ini bahaya, tuan-tuan. Bahaya kenapa? Kerana mereka ini keras. Di antara sesama Muslim, mereka ini seorang orang yang keras. Dan kemudian mereka ini orang yang tidak menghabisi, menghafal, memahami, menghayati Al-Quran. Setakat mereka boleh hafal dan kemudian mereka baca pun setakat ada di kerongkongan sahaja. Ini adalah kita kata pengikut Dajjal nombor 2. Orang Islam yang ekstrim. Orang Islam yang terkeluar daripada kita kata kefahaman-kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, daripada kefahaman-kefahaman Islam yang wasatiyah, Islam yang pertengahan. Mereka mengambil Islam dengan cara yang kasar, yang ganas. Baik. Yang ketiga, pengikut Dajjal juga di akhir zaman, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca makna saja. Setiap umat memiliki kaum penyembah api, Majusi. Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan likulli ummah majus. Setiap umat ada Majusi, penyembah api. Dan kaum Majusi umat ini, mana dari kalangan umat Rasul pun ada juga. Dan kaum Majusi umat ini adalah orang yang mengatakan tidak ada takdir. Tak ada takdir. Maknanya dia kata semua ni perbuatan kita je, tak ada takdir. Kalau ada takdir, dia kata tak adil lah. Allah SWT menghukum orang, tapi Allah dah tetapkan, tak adil dia kata. Maka tidak ada takdir.
Barang siapa yang mati di antara mereka. Kalau mati orang-orang yang bersini, ini contohnya orang-orang Qadariyah. Yang berfahaman Qadariyah. Iaitu perbuatan mengatasi takdir. Tidak ada takdir. Perbuatan kita je dia kata. Maka barang siapa yang mati di antara mereka, maka janganlah kamu menghadiri pemakaman jenazahnya. Tak payah hadir jenazah dia. Kalau ada orang Qadariyah, kita tahu dia Qadariyah. Kita tahu dia menolak takdir. Kita tahu dia Qadariyah. Maka kalau dia mati, kata Rasulullah, jangan pergi. Jangan pergi. Barang siapa yang sakit di antara mereka, jangan kamu ziarah. Rasulullah sebut sampai jangan ziarah. Mereka ini golongan Dajjal. Allah pasti akan mempertemukan mereka dengan Dajjal. Mereka ini adalah wahum syi'atud Dajjal. Mereka adalah kumpulan-kumpulan Dajjal. Wa haqqun 'ala Allah ayul hiqahum bid Dajjal. Mereka pasti akan bertemu dengan Dajjal dan bersama dengan Dajjal. Jadi kumpulan-kumpulan Majus. Kumpulan Majusi ini yang menyembah api. Asalnya kita kata Majusi ini penyembah api. Daripada Persia, daripada Iran dan sebagainya. Tetapi yang dimasukkan di sini ialah bukan sahaja mereka ni menyembah api. Mereka ni nampak macam orang Islam, macam baik, tetapi pahaman mereka ialah pahaman Qadariyah. Pahaman Qadariyah menolak takdir. Mereka kata kita semua hidup ni dengan diri kita sendiri. Semua kita punya, kuasa kita sebagainya. Tiada ada Allah dalam qada dan qadar. Dan hadis ini sebenarnya telah dia menjelaskan kepada kita bagaimana menunjukkan fitnah yang telah dicipta. Sebagai mempersiapkan fitnah Dajjal itu digambarkan akan ada pengikut-pengikut yang melakukan bid'ah, yang melakukan perbuatan khurafat, mengikut hawa nafsu. Yang ini bawa bid'ah betul. Ini bawa bid'ah. Bid'ah maknanya bid'ah dia bertolak takdir. Dan mengikut hawa nafsu. Maka pastilah tujuan mereka itu akan sempurna setelah wujudnya Dajjal. Dajjal datang memenuhi tuntutan nafsu dia. Maka semua pelaku-pelaku bid'ah ini masih lagi tersisa dan akan disatukan oleh Dajjal. Dajjal keluar, dia akan menyatukan kumpulan-kumpulan ini. Ini disebut sebagai orang-orang yang Qadariyah. Dan di sini kita lihat banyak kumpulan-kumpulan Mu'tazilah, Jahmiyah, banyak lagi yang disebut sebagai termasuk dalam golongan-golongan Qadariyah ini, dan dia akan bersama dengan Dajjal secara automatik. Bila datang Dajjal, dia secara automatik. Baik, itu yang nombor 3. Nombor 4, tuan-tuan, ni makin lama makin panas. Yang nombor 4 ni perempuan, wanita. Pengikut Dajjal ramai wanita. Ramai wanita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhum, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ni hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan dengar hadis ni. Saya baca maknalah. Dajjal tinggal di tanah berair, di Marikana. Maka kebanyakan orang yang keluar mengikutnya adalah dari kalangan kaum wanita. Ramai pengikut-pengikut Dajjal ni kaum wanita. Sampai seseorang laki-laki pulang untuk menemui isterinya, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya dan makciknya. Ibu, isteri, saudara perempuan, anak perempuan, makciknya, neneknya. Kemudian dia akan mengikat mereka dengan sekuat-kuatnya kerana khawatir kalau wanita itu pergi mengikut Dajjal. Jadi tuan-tuan kena tengok isteri kita, anak kita, anak perempuan kita. Susah nak jaga anak perempuan ni. Jadi susah nak jaga anak perempuan, terutamanya di akhir zaman. Macam-macam. Sampai satu peringkat nanti Rasul SAW gambarkan di akhir zaman akan berlaku satu peringkat di mana banyak kematian laki-laki. Satu laki-laki 50 perempuan. Satu laki-laki 50 perempuan. Akan berlaku satu peringkat nanti. Jadi sebab tu ramai yang ikutnya ialah yang perempuan. Dari sinilah kita pasti bahawa perempuan itu merupakan ada keistimewaan dia. Ada keistimewaan dia. Keistimewaan dia kerana kenapa Rasul gambarkan perempuan? Kerana perempuan ni mudah cenderung untuk mengikut syahwat, perasaan dia. Dan tidak ada keteguhan, dia tak kuat nak bertahan. Dan kemudian pertimbangan akal pun dia pendek, akal dia pun tak panjang, akal pendek. Sebagaimana banding dengan kaum laki-laki. Ditambah lagi adanya kelemahan jiwa. Jiwa mereka tidak mampu untuk
menerima derita, tak mampu nak sabar, tak mampu nak derita dan sebagainya. Walaupun kita tengok sakit beranak diberi pada perempuan. Betul. Tapi sakit beranak tu vup lap lamsam sekejap gitu je. Dia boleh apa? Dia kata sakit, katalah sakitnya sehari, 2 hari, 2 hari itulah habis. Lepas tu dia tak rasa dah, dia lupa dah. Lepas tu dia tengok anak hilang sakit. Kan? Dia sakit menjerit-jerit masa nak beranak, nak bersalin. Tapi bila keluar anak tu, tengok muka anak, hilang sakit. Hilang sakit. Tak ingat dah sakit. Dia rasa dah tak apa, puas hati dapat anak, dapat baby. Hilang. Kalau laki-laki tak boleh. Laki-laki dapat anak, tengok anak, sakit dia rasa lagi. Aku sakit, tak nak dah beranak. Kalau laki-laki lah dia beri Allah beranak, mungkin sekali tu je dia beranak. Seorang je anak ni. Kenapa? Dia tengok tu, dia ingat sakit dia tu. Dia ingat sakit dia. Perempuan emosinya tinggi. Laki logiknya tinggi. Aku beranak ni sakit, tak berbaloi aku beranak, dia kata. Perempuan sakit, tetapi sekejap je pop, tengok baby hilang sakit dia. Dia jaga baby dia bermati-matian, jaga anak dia tadi. Sebab itulah pertimbangan akal wanita ni kurang berbanding dengan laki-laki. Dia sudut emosinya tinggi. Maknanya bukanlah nak kata perempuan ni bodoh, bukan. Bukan perempuan ni bodoh, bukan perempuan ni tak cerdik, bukan perempuan tak kuat. Tetapi apabila dibandingkan emosi dengan akal dia, emosi dia, mungkin dia IQ dia tinggi, IQ dia mungkin tinggi. Masa saya belajar dulu, best student MRSM dulu perempuan. Best student MRSM besar yang pertama perempuan. Memang dia cerdik lah, belajar semua kan. Tapi berbanding dengan kecerdikan dan emosinya, kan, maka kita pasti Allah gambarkan bahawa akal dia proportion dengan emosi, emosi dia lebih. Emosi dia lebih. Jadi di sinilah maka Dajjal akan datang bersama dengan serangan emosi. Dia akan serang emosi. Dia akan serang kita punya. Tengoklah yang paling kuat menangis perempuan. Laki-laki menangis juga sekali-sekali lah. Sekali-sekali dia menangis lah. Perempuan mungkin selalu. Jadi kita lihat di sinilah. Bagi salah satu daripada digambarkan Rasulullah SAW, kelemahan-kelemahannya ada. Tidak semua perempuan lemah. Ada yang kuat insyaAllah. Nak sebut kat sini, majoriti perempuan yang lemah tadi, sebab jiwa dan ketidakmampuan mereka menanggung derita dan bersabar sebagaimana kaum laki-laki, maka Nabi telah memperingatkan supaya umat Islam berwaspada dengan fitnah wanita. Berwaspada dengan fitnah wanita. Bahkan wanita dianggap sebagai ujian. Fitnah ni ujian dah. Ujian yang terbesar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah disebut di sini bagaimana fokus usaha keras untuk merosakkan perempuan, untuk menghiaskan mereka dengan perkara yang merosakkan, menjadi dalil-dalil mereka ni adalah pengikut kepada Dajjal. Cuba tuan-tuan tengok. Perempuan dengan laki-laki, mana satu yang lebih fokus dari sudut nak dirosakkan pembebasan. Pembebasan hak-hak laki-laki ada tak? Tak ada. Hak-hak perempuan adalah. Liberation, woman liberation ada. Man liberation tak ada. Kalau gay liberation, laki-laki jadi perempuan, dia nak liberation juga ada. Itu ada. Jadi kita lihat sini, perempuan ini telah dirosakkan dengan perhiasan-perhiasan dunia sehingga akhirnya mereka terperangkap. Dia nak jadi macam laki juga. Kalau laki boleh panjat pokok kelapa, dia nak boleh panjat pokok kelapa juga. Laki-laki boleh main takraw, dia nak main takraw juga. Kalau laki-laki boleh panjat, buat apa saja dia nak buat itu. Jadi selanjutnya inilah fitnah wanita. Dan kemudian wanita sering kali terjatuh ke dalamnya dan terlibat dengan fitnah-fitnah yang berlaku tadi dan mengukuhkan fitnah Dajjal. Jadi sebab itulah digambarkan sini, maka hendaklah kamu memelihara wanita-wanita kamu. Tuan-tuan rahmat Allah, saya tengok dalam FB group kita ni, membernya wanitanya majoriti. Wanita 50 lebih peratus, laki-laki 40 lebih peratus, sikit lah. Jadi hampir seimbang, hampir seimbang. Tapi nak sebut sini, akan sampai satu waktu wanita 50 orang, laki-laki seorang. Laki-laki seorang. Ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, berhati-hati. Sebab tu wanita ni kita kena jaga. Kena tatang dia. Bukan tatang kita bagi mewah. Kita kena bimbing dia. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, dalam keadaan sekarang ni terutamanya, wanita-wanita yang keseorangan. Yang keseorangan ni, maknanya dia tak ada teman. Laki-laki kalau dah mampu kahwin, kahwinlah. Carilah wanita-wanita yang boleh
yang boleh dibimbing dan dididik supaya mereka ni terpelihara daripada fitnah akhir zaman. Ini antara perkara yang penting. Ini juga disebut oleh Syekh Imran Hussein. Dia kata jangan salah faham. Jangan salah faham. Perkahwinan bukan hanya untuk kita kata anak saja, untuk dapat keturunan, bukan. Itu salah satu. Perkahwinan adalah ibadah. Ibadah ni apa? Nak selamatkan hidup kita di dunia ini untuk mendapat redha Allah, untuk kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkahwinan ini bukanlah hanya semata-mata untuk keturunan saja, untuk kita bersuka-suka sahaja. Perkahwinan ialah merupakan satu. Jadi mungkin sampai satu peringkat nanti terpaksa laki-laki mengambil lebih daripada seorang. Mungkin, wallahu alam. Saya rasa ramai tak berani buat itu kan. Tapi mungkin, wallahu alam. Kalau tiba sampai peringkat macam itu, maka sedarlah itu antara tanggungjawab yang perlu dilakukan. Kerana dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahawa wanita adalah sasaran kepada Al-Masih Dajjal. Daripada Abdullah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, siapakah pengikut kepada Dajjal ini adalah syaitan. Syaitan dimaksudkan sini adalah jin. Jin. Minal jin. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, sesungguhnya di lautan itu ada syaitan-syaitan yang dipenjara. Di lautan ini ada syaitan yang dipenjara, tuan-tuan. Yang mengikatnya adalah Sulaiman. Sulaiman yang penjara mereka ni. Di dalam laut ada syaitan, ada jin yang dipenjara. Yang mengikatnya adalah Sulaiman. Maka hampir saja mereka boleh keluar. Lantas mereka akan membacakan. Hampir saja mereka boleh keluar. Dan bila mereka boleh keluar, mereka akan membacakan sesuatu bacaan kepada sekalian manusia untuk menyesatkan mereka. Jadi akan ada satu masa mereka yang diikat oleh Sulaiman di laut ni. Contoh di laut ni Nabi sebut ni, hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam bab muqaddimah daripada syarah Imam An-Nawawi, digambarkan apa? Bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan tentang di laut ni ada syaitan-syaitan yang dipenjarakan, yang diikat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan apabila mereka ini keluar, maka mereka ini akan menjadi yang menyerang manusia dan jin, yang akan membacakan satu bacaan di halayak ramai. Maknanya dia menggambarkan syaitan ni dia boleh menjelma jadi manusia. Dia boleh menjelma jadi manusia. Dan kemudian dia akan membacakan bacaan-bacaan. Kita tak pasti sama ada bacaan itu Al-Quran ataupun bacaan daripada kitab-kitab yang lain. Yang akan membawa kesesatan kepada manusia. Sehingga manusia itu menerima kesesatan. Yang akan menjelmalah manusia-manusia yang akhirnya termakan dengan fitnah Dajjal. Ini ada, ni tentera dia juga. Ni ada Rasul sebut juga sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemungkinan terjadi pada masa zaman Dajjal keluar nanti, akan ada syaitan-syaitan yang akan datang di hadapan Dajjal. Dalam satu hadis yang satu saya dhaif. Digambarkan ketika syaitan keluar, Dajjal mengisytiharkan dia punya raja dia, kerajaan dia, maka akan datang pada dia kan seluruh syaitan, jin-jin satu dunia. Ini digambarkan. Tapi hadis ini dhaif. Akan turun syaitan satu dunia, dan kemudian selepas itu dia akan apa? Dia akan arahkan syaitan itu untuk pergi ke semua rumah-rumah manusia. Sebelum dia datang, jin-jin itu dah pergi dulu. Maka mereka pecah-pecah. Satu rumah sampai 10 jin. Ikutlah berapa yang dia ni. Akhirnya mereka akan mempersiapkan suasana-suasana supaya rumah-rumah tersebut akan menerima fitnah Dajjal sebelum Dajjal datang. Dan sinilah kita lihat bagaimana digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin-jin yang ditahan oleh Sulaiman akan bebas. Ini menunjukkan intensifnya serangan Dajjal ni bukan manusia je. Syaitan di kalangan jin pun ada. Kemudian yang ke-6, tukang sihir. Tukang sihir. Tukang sihir ni terdiri daripada manusia dan juga terdiri daripada jin, syaitan. Tukang sihir ni ada dua. Saya pernah juga, tuan-tuan, berhadapan pengalaman, tengah kita rawat seseorang, tiba-tiba dia bercakap, maka akhirnya dia tersebut nama ketua dia. Saya panggil nama ketua dia. Ketua dia pun cakap dekat orang tu. Cakap dekat orang tu. Yang orang kena sihir tu. Kami baca ayat Quran lah, baca ayat kursi, baca
baca surah jin, bacalah apa-apa yang kita rasa boleh baca. Kita boleh baca, kita minta ke Allah supaya zahirkan sihir ni. Pada masa tu lah, tu antara awal-awal dululah masa saya mengajar di UAE sekejap, ada student-student yang kena. Ada juga sebahagian daripada student yang kena, ada sebahagian daripada pensyarah-pensyarah yang kena. Jadi ada sekali tu mereka tahu boleh buat benda ni, saya tak tahu, saya tak belajar pun bomoh ni tuan-tuan. Tapi kompor ni kita minta ke Allah, ya Allah keluarkan sihir dia, kita pun baca ayat Quran, tiba-tiba dia bercakap. Yang bercakap tu bukan pensyarah tu, tapi cakap tu orang lain. Suara ni pun dah lain dah. Diizinkan Allah tuan-tuan. Dia tengah kami berbual-bual bercakap-cakap tu, saya ajak masuk Islam dan sebagainya, tiba-tiba terkeluar nama ketua dia. Saya panggil nama ketua dia. Saya tak payah cakap sini, tak kira dia datang. Saya panggil nama ketua dia, masuk sekejap masuk dalam. Dia pun cakap, engkau nak apa? Engkau nak apa? Engkau kenal aku siapa? Dia kata. Tuan-tuan, kasar. Lebih kasar daripada saya cakap ni, dia kasar lagi. Engkau tahu aku siapa? Engkau ni main-main dengan anak buah aku, kata. Lepas tu saya pun cakap, engkau siapa? Aku tukang sihir yang terkenal dari Tapah. Saya sebut Tapah, tuan-tuan. Orang asli. Daripada hutan. Dia sebut. Dia gini. Dia kata, habis engkau nak buat apa? Dia kata, aku nak bunuh dia. Aku nak bunuh orang itulah yang tadi tu. Maka saya kata dengan dia, engkau tak boleh bunuh sesiapa kerana nyawa milik Allah. Nyawa milik Allah, engkau nak bunuh apa? Dah dia pendekkan cerita, akhirnya dia larilah. Pendekkan cerita lah, tak payah panjang sangat. Ni cerita jin pula ni. Nak sebut cerita tuan. Pengalaman saya pertama masa tu bersama dengan kawan-kawan. Dia keluar, dia bercakap. Kemudian saya sembelih lah dia. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, tukang-tukang sihir bukan hanya dari kalangan manusia. Tukang sihir juga daripada kalangan jin. Jin pun ada tukang sihir juga. Jadi, siapakah yang akan mengikut Dajjal di akhir zaman ini? Yang seterusnya ini sebutnya, yang ke-6 ini ialah tukang sihir. Maka tukang sihir ialah manusia yang paling buruk sekali, yang merupakan pengikut-pengikut syaitan, yang bergelumang dengan syirik, benda-benda syirik. Dan tukang sihir ni banyak akan digunakan oleh syaitan untuk mereka menyesatkan manusia. So Dajjal akan bersama-sama dengan mereka. Dajjal ketua kepada tukang sihir. Semua tukang sihir, Dajjal yang ketua. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, sekarang ni kita boleh melihat banyak magician. Dipanggil street magician. Magician ni bahasa Melayu saya tak tahu. Bahasa Indonesia apa panggil. Kita ada kawan-kawan Indonesia pun ada. Kawan-kawan dari Thailand pun ada. Kalau di Malaysia kita panggil magic lah. Tukang magic lah agaknya. Saya tak ingat apa nama ni. Kalau sekarang dia panggil street magician. Magician ni sebenarnya tukang sihir. Tukang sihir. Jadi kita tengok dah berlambat dah. Berlambat-lambat dah sekarang keluar. Di Singapura, di Malaysia pun ada. Indonesia pun ada. Jadi mereka ni akan menjadi sebahagian daripada golongan manusia yang akan menjadi sebagai pengikut-pengikut Dajjal. Kemudian yang ke-6, yang ke-7 ialah pemuas hawa nafsu. Mereka yang mengikut hawa nafsu. Ni dua fitnah besar Dajjal. Tuan-tuan ingat. Dua ni perkara yang akan digunakan untuk menyesatkan. Yang pertama, supaya orang terperangkap dengan syubhat. Benda yang syubhat. Sekarang ni banyak benda syubhat. Makanan yang syubhat. Kita kata pakaian yang syubhat. Pakaian ni boleh pakai, tak boleh pakai. Menutup aurat ke tak tutup? Pakai tudung. Pakai tudung. Tapi nampak aurat. Pakai tudung, tapi nampak aurat. Contoh. Syubhat. Bolehlah ni dah tutup semua ni tak nampak. Tapi kita tengok macam tak cukup syarat. Syubhat. Begitu juga yang kedua syahwat. Syubhat dan syahwat. Ni dua perkara yang akan menyentuh hati-hati jiwa-jiwa manusia di akhir zaman, yang mana mereka yang mengambil syubhat, yang mengikut syahwat, maka golongan ini akan menjadi pengikut Dajjal. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Dajjal muncul. Lalu orang-orang yang mengikutinya, mereka berkata, kami bersaksi bahawa Dajjal ini kafir. Dia kata, kami saksi Dajjal ni kafir. Dajjal ni tak betul. Akan tetapi kami mengikut dia, kami ikut Dajjal hanyalah agar kami boleh makan dari makanannya. Dan kami boleh mengembala ternakan dari pepohonan yang berdaun lebat. Kami boleh ternak kambing, ternak lembu. Kami boleh tanam tanaman. Kami ikut Dajjal supaya kami boleh makan, boleh minum. Makanan dah tak ada, minuman dah tak ada. Kami boleh dapat tanam tanaman, boleh ternakan.
Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan asar yang diriwayatkan oleh Nuaim, dia kata apa? Akan muncul Dajjal dan orang-orang yang akan mengikut Dajjal. Dia tahu Dajjal kafir, maknanya dia orang Islam. Maknanya dia orang Islam. Dia tahu Dajjal kafir. Dia tahu ni bukan Tuhan. Tak logik Tuhan macam gini. Tetapi dia kata, kami ikut Dajjal sebab nak makan, sebab nak minum. Dan sebab nak supaya mengembala ternakan, supaya dapat ternakan, pertanian, supaya boleh ada hidup, boleh kaya. Maka kata Rasul, ketika kemurkaan Allah turun, bila Allah SWT turunkan kemurkaan, maka kemurkaan itu akan menimpa mereka semua. Semua yang pengikut syubhat, pengikut syahwat tadi, semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan Allah, kita kena memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak termasuk dalam kategori pengikut-pengikut syaitan. Sebab itu kita kena duduk dalam proses tarbiyah, proses dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Jadi saya akan ulang kembali secara tajuknya. Ada beberapa kelompok saya baca kan. Dunia ni terpecah kepada 4 yang saya sebut tadi. Dan kemudian antara kelompok-kelompok yang akan itu ialah Yahudi, kemudian golongan Khawarij, kemudian golongan yang melaku bid'ah dan sesat, kemudian ini seperti golongan Majusi, yang menolak takdir, Qadariyah sebagainya. Kemudian wanita, kemudian syaitan dari kalangan jin yang akan dilepaskan oleh Dajjal, di laut di mana dia telah dipenjarakan oleh Sulaiman. Dia akan dilepaskan oleh Dajjal, tukang-tukang sihir dan kemudian pemuas hawa nafsu. Orang yang ikut nafsu, yang ikut syahwat dan syubhat, maka mereka ini adalah menjadi pengikut Dajjal sehingga Allah binasakan bersama Dajjal. Dajjal akan dibinasakan dan mereka yang mengikutnya juga akan dibinasakan bersama-sama dengan Dajjal. Jadi itu insya-Allah tuan-tuan, antara perkara-perkara yang kita bincang-bincangkan pada petang ini, mudah-mudahan dapat manfaat sikitlah. Kita yang penting tuan-tuan, kita nak kenal di mana dia muncul, sebelah timur. Kita pun timur. Indonesia, Malaysia pun timur juga. Tak tahu timur ni sampai ke sini ke. Mungkin Dajjal akan datang ke arah sini juga. Kan? Dan kita pun kat Malaysia ni pun sendiri pun dah banyak dah dia punya jaringan dia. Jaringan-jaringan yang kita kata secret group ni, kumpulan-kumpulan rahsia ni banyak. Di Malaysia banyak. Malaysia banyak. Dan Yahudi sahaja di Malaysia, saya tak cakap Indonesia. Saya rasa lebih kurang sama. Yahudi di Malaysia sudah lebih daripada 400 tahun. Mereka bertapak di Malaysia. Yahudi di Malaysia sudah lebih daripada 400 tahun. Dan apa yang mereka melakukan setelah mereka capai 400 tahun? Tuan-tuan, yang berlaku di Turki ketika Osmania dulu, ketika 1924 Amirul Mukminin dipecat daripada memegang jawatan khalifah pada masa itu, Yahudi telah bertapak di Turki, di Osmania, di kerajaan Osmania di Turki itu 400 tahun. Maka ketika dia mencapai 400 tahun, kematangan 400 tahun, mereka akan melakukan sesuatu yang besar kepada sistem-sistem yang ada, sistem Islam, sistem orang-orang Islam yang ada di tempat mereka duduk. Di Malaysia contohnya 400 tahun kita tengok dia dah mula menyentuh institusi agama. Dia dah mula sentuh. 400 tahun. Kalau kita tengok sejarah, ni mereka ni Yahudi ni memang telah bertapak di sini 400 tahun. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, insya-Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita sentiasa berdoa supaya Allah selamatkan kita daripada terjerumus ke dalam perangkap-perangkap untuk menjadi pengikut Dajjal. Saya dah ceritakan kepada tuan-tuan, sampaikanlah pada anak-anak. Sampaikanlah pada ahli keluarga. Supaya jangan ahli keluarga kita, anak-anak kita terjerumus ke dalam kancah pengikut-pengikut Dajjal itu, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan, kita dah sampai ke 25 hari bulan malam ni. Maknanya kita lebih kurang ada 5 hari lagi sebelum akhir Ramadan. Kemungkinan besar, saya tak decide lagi, saya belum ambil keputusan, tapi kemungkinan besar kuliah kita petang kita akan tangguh. Tangguh dan hanya malam saja. Malam saja saya akan buat. Siang tak buat sebab saya nak membanyakkan lagi ibadah-ibadah Quran, ibadah-ibadah yang saya nak banyakkan lagi. Saya nak banyak lagi berfikir dan merancang. Jadi saya nak minta masa sikitlah. Jadi tinggal 5 hari ni. Jadi kemungkinan besar
belah petang ni saya akan tangguh, sebab petang ni, siang ni ada banyak benda yang saya boleh buat untuk saya nak intensifkan Al-Quran, intensifkan doa dan intensifkan berfikir. Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya 10 hari kita iktikaf di masjid, tapi ya Allah izin masjid tak boleh pergi. Jadi oleh kerana masjid tak boleh pergi, saya kata tak apalah 5 hari lah. Saya nak minta 5 hari, tapi malam insya-Allah saya akan cuba juga adakan. Walaupun malam tu sebenarnya agak berat juga, tapi insya-Allah tak apa, saya cuba. Pasal kita dah terlalu dekat sangat dengan Dajjal nak keluar ni, kita akan buat juga yang malam. Tapi yang siang kemungkinan besar kita akan sambung selepas raya. Yang saya akan buat pengumuman nanti insya-Allah. Yang saya cuma memberitahu pada petang ni supaya kita dapat anticipate kita boleh anticipate akan perkara ni lah insya-Allah. Kalau saya katakan tak ada, kita akan berhenti sampai raya lah, mungkin raya pertama ke raya kedua ke, kita akan sambung balik, saya akan buat pengumuman insya-Allah. Tapi untuk tazkirah malam kita teruskanlah, cuma untuk petang, sebab saya nak minta masa sikit untuk nak buat beberapa perkara lah yang boleh dibuat untuk intensif di akhir Ramadan ni insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya akan doakan tuan-tuan sekalian dan minta tuan-tuan juga puan-puan tolong doakan kami supaya kita boleh ikhlas, boleh istiqamah, boleh terus berada di atas jalan al-mahdiyin, jalan yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala masukkan kita dalam kumpulan orang yang akan bangkit bersama Islam dan tidak terperangkap dengan fitnah Dajjal dan kuncu-kuncunya, dan tidak terperangkap dengan fitnah dunia yang sentiasa mengamuk, nak masuk dalam hati-hati kita insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah tuan-tuan, kita baca doa Rabitah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nasrati syari'atik. فواسك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين.
Allahumma ja'alna minasy syakirin, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minal mahdiyyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong share tuan-tuan ya.